للنبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Khususnya ya Allah kepada ahli pun sampaikan kepada almarhumah kedua orang tua kami yang telah dulu, kepada pemimpin-pemimpin kami di kampung ini yang meneroka yang mendahului kami, dan kepada imam-imam nazir masjid dan ahli jawatan kuasa masjid yang telah mendahului kami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nazir masjid, imam, ahli jawatan kuasa dan jemaah yang dikasihi Allah sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan daripada Subang terang benderang panas sampai lepas Bukit Untung tu dah mula hujan, sampai ke Bukit Tabra hujan macam apa namanya, kita sebut mencurah-curah dalam kereta pun kita terasa kereta itu bergoyang kuat dengan angin sampai ke pagi. Nak dekat maghrib ni tadi elok dia perlahan-lahan berhenti dan agaknya sekarang dah. Begitulah sentiasa Allah memuji ataupun nak melihatkan apa yang kita sebut jihad kita tu, kesungguhan setiap daripada hamba Allah itu, kesungguhan hamba. Ada orang bila hujan, saya sampai sini tengok tadi api pula dalam macam lampu tak ada. Hati dah kata dah, kalau lampu tak ada macam mana. Tapi sampai dekat rumah almarhum Abang Ri tu, tengok ada lampu belah sana, kan? Jadi uji Allah itu sentiasa ada tak misalnya dalam hati itu waktu hujan ni, alah macam mana nak pergi masjid ni, itu datang dalam otak tu, macam mana nak pergi masjid ni kan, mula berfikir payung lah, baju hujan lah, yang ada kereta bawa kereta lah. Akan terfikir pula oleh apa nama, jawatan kuasa masjid, iyalah kalau orang bawa kereta tak ada tempat dia nak berhenti supaya jangan hujan basah. Mujuk ada belah sana tu dah siap, belah sana tu dah ada kemah kan, dia berhenti situ, boleh masuk dari situ. Ini ujian-ujian itu sentiasa ada. Apa nama kita panggil, bagaimana manusia bertindak terhadap ujian-ujian Allah itu, dan kuasa bertindak itu Allah bagi dinamakan jihad. Allah panggil jihad. Jihad itu fi sabilillah, iaitu di jalan Allah. Jadi kalau kita melihat kepada itu satu jihad, di mana kita dalam kepala merancang, itu dipanggil proaktif, ke depan fikiran kita, ke hadapan fikiran kita. Dalam masa kita memikirkan kita memikirkan orang macam tadi, macam mana kita kena fikirlah macam mana nak buat soyuk-soyuk sikit supaya belok boleh kereta, bila hujan boleh kereta, macam-macam. Motosikal pula macam mana, itu dah sampai mencari apakah kemudahan-kemudahan yang masa belum ada lagi. Dah mula terfikir betul-betul jihad ni.
sentiasa memerlukan penterjemahan. Apakah yang kita fikir ini jihad, atau yang kita fikir ini sia-sia, atau yang kita fikir ini hal kita. Jadi Allah sentiasa menguji. Hari ini 4 hari bulan Januari tahun 2023. Semayang sepatutnya dah 20 masuk isyak kan, dah 20 waktu sepatutnya. Apakah kita sudah pun berjihad melihat sama ada kita dah buat 20? Kalau 4 tu 5 kali 4 kan 20. Adakah yang itu yang wajib? Wajib. Mesti ada 20 dah 4 hari ni. Apa lagi yang kita rasa nak masukkan? Ba'di qabliyah, ba'diyah kita masuk. Selepas semayang, sebelum semayang subuh, sebelum semayang subuh, tahajud dan sebagainya, kita mula memperinci ke dalam otak kita. Tahu orang-orang yang macam saya ni, yang kalau adatnya kalau kita berjalan, takkanlah makin jauh daripada tempat dituju, kecuali sesat. Kalau sesat memang makin jauh, tak ke mana-mana perginya. Dia terlupa jalan ke mana dia nak pergi. Singgah pergi jalan tu minum kopi, alhamdulillah. Pak dia singgah, dia minum benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia mabuk. Lepas dia mabuk, semua benda dia buatnya. Sebab orang mabuk dia tak tahu apa. Membunuh pun dia buatnya, merogol pun dia buatnya, apa pun dia buatnya. Itu dipanggil sesat. Jadi dalam perjalanan itu kalau orang yang waras, ya macam waras 72 saya. 72. Kalau 72, kalau ada orang kata jauh lagi awak nak sampai ke permakaman tu, jangan dengar orang tu punya cakap. Itu nasihat tak elok tu. Tak elok nasihat tu. Kalau ada orang nasihat, katanya udah nampak, ada orang dulu kata kubur dah panggil lah, rumah dah suruh pergi, kubur dah panggil lah. Ada orang tu marah. Apa engkau ni nak cakap merli-merli pula. Yang elok sekali kita beria. Betul cakap kau. Inilah yang tengah aku ikhtiar ni, supaya pemergian besok ni bila rumah suruh pergi tu, kita membabai pada rumah tu, rumah rasa puas hati kerana waktu kita jaga dia elok-elok, rumah tu semua tu jadi saksi pada solat kita, akhlak kita, perangai kita di rumah tu, cara kita jaga isteri kita, cara kita jaga anak kita, cara kalau kita mak bapak kita jaga mak bapak, saksi semua tu. Rumah tu babai kita, menangis dia. Jangan sampai rumah tu lah pergilah celaka, memang kau tak ada berguna di luar sini. Jangan ni. Kalau kita kata, rumah bercakap ke? Ini yang dikatakan selain daripada Allah, namanya alam. Dan alam ini ada hayatnya, ada hidupnya. Pokok-pokok tu kalau tak hidup, habis daun tu kuning semua, mati. Dia ada hayat dia, ada nyawa dia. Rumah ni kalau nak nyawa, orang rumah duduk tu mesti jadi. Yang memanggil pula yang di sana tu, yang kubur memanggil pula, harap-harap dia rasa bahagia menyambut kita tu. Jangan dia nolak pula, menyambut dia. Kenapa? Kedatangan orang ini ke tanah perkuburan ini akan menambahkan lagi rahmat Allah kepada apa nama dipanggil Raudatul Jannah. Raudatul Jannah ini yang kita sebutkan tadi, jihad. Jadi saya kata tadi 4 hari, patutnya dah 20 waktu dah semayang, 20 waktu. Kira je lah, daripada 1 bulan tu dah berjalan ke tidak. Kalau dah kira 5 tu ada, pastikan pula supaya 5 solat itu mengikuti apa yang sunnah Nabi tentukan. Rukun semayangnya 13, yang kita sebut apa nama, qalbinya, qaulinya, fi'linya, berjalan elok. Kan kita dah ingat-ingat ke solat.
Benda ni selalu dia kena ingat-ingat. Macam azan juga 5 kali sehari semalam kena azan. Padahal tak payah dah, radio ada, TV ada, tak perlu dah. Tapi azan juga, sebab itulah sunnah Allah SWT dalam muka bumi ni, supaya kita sentiasa ingat. Hari itu 7, dia akan ulang hari Jumaat, Sabtu, Ahad. So Jumaat, Sabtu, Ahad, Jumaat, Sabtu, Ahad, berulang. Harinya itu berulang. Peristiwa macam-macam. Peristiwanya macam-macam. Tawaf 7 round ke situ juga. Sa'i, balang alik, ulang alik. Memang begitulah kehidupan ni. Kalau ada orang kata kita datang mengaji itu juga, itu juga, itu juga, dia dah terkeluar daripada alam. Sebab alam memang macam itu. Kita tanam bayam hari ni 40 hari apa kita petik, tanam balik. Macam mana jaga? Macam yang kita mula-mula jaga, macam itu lah turun-turun. Perubahan-perubahan pun kalau ada ilmu baru je, baca baru dan sebagainya. Tapi itulah 45 hari ganti, 45 hari ganti. Apa kerja-kerja dalam 45 hari itu? Rumput, sama aja. Rumput dia naik semacam, suruh tak suruh dia macam sama. Itulah yang dipanggil, yang saya sebut tadi, sunnatullah. Kalau orang sains dia pakai nature ni artinya itulah apa nama natural, memang begitulah. Semalam tak ada lalang, besok tumbuh dia lalang. Sebab lalang menaik, lalang, dan lalang tu akan terus menguasai kawasan tu. Daripada atas bunganya berkembang, daripada bawah akarnya, setiap macam batang tebu tu akar dia, setiap buku tu ada naik tu, dia menguasai bawah. Tapi dilalaikannya orang menengok dengan daun yang begitu je. Macam orang kata jangan jadi lalang, orang kata. Rupanya yang kita kata jangan jadi lalang tu ialah dia punya cara dia mengambil hati orang, melayan orang macam itulah. Angin tiup sini dari sini, angin tiup sini dari sini. Tak ada pendirian. Rupanya betul-betul pendirian lalang. Bila dia datang dekat situ, dia akan kuasai kawasan. Saya dulu kerja meracun lalang ni di Felda Sungai Dusun tu, RM3.20 gajinya. Kepala tu minta saya untuk membunuh lalang tu, racun tu, masukkan tawal dalam racun tu, kemudian urut lalang tu dari bawah ke atas. Perangai lalang pun nak tahu degil. Boleh ke kita kata jangan jadi lalang? Boleh. Kalau daun lalang tu yes, boleh kita kata. Tapi perangai lalang punya degil, menguasai. Kemudian apakah cara dia nak beranak pinak? Dia tak payah berusaha, dia pandai, dia menggunakan apa yang ada di situ, apa persekitaran, apa sunnah tu. Sunnahnya angin. Maka di samping dia menaik daripada bawah, dia pun benih-benih biji itu diterbangkan oleh angin, makin kembang, makin biak, makin kembang, makin biak. Lalu alam terbentang jadikan guru, kata Hamka. Alam terbentang jadikan guru. Jangan tengok sia-sia. Menengok sesuatu jangan sia-sia. Menengok lalang, selalang-lalang ni, kadang kita tertipu pula. Jangan jadi lalang. Rupanya jangan jadi lalang tu tak betul rupanya. Eloklah jadi lalang. Kerana dari segi penguasaan tanah, suasana macam mana dia membentuk generasi, dan bagaimana PR dia dengan alam sekitar. Apa PR dia? Ngeling-ngeling gitu. Sentuh lalang tu dengan tangan syak, tarik, buka tangan tu, lembut dia tu. Tapi itulah perangai lalang. Kalau ada cikgu-cikgu sini, cikgu Rahman tulis lalang punya perangai. Itu sepatutnya ada orang Islam sini. Degil bukan main. Bersenang nak membunuh kan. Dia akan terus mengembangkan dia punya agama tu di mana-mana aja bukan. Itu yang kita sebutkan tadi, sunnah tu, sunnah. Berulang-ulang ni sunnah. Ulang-ulang ni sunnah. Dan dengan sunnah itulah menyebabkan kita tidak lalai dan tidak silap, tidak terlupa. Allahu Akbar, kita dah pakai baju lah. Kita start makhluk lah. Kita dah tahu daripada rumah ke sini berapa minit kita dah tahu dah. Sempat lagi sembahyang sunat, kita tahu dah. Sebab apa?
kita mengambil sunnah itu sebagai satu ilmu dan kita akan gali macam itu. Sebab itu dalam pengajian kita yang lama, pengajian kita yang dulu, kita dah bercakap mengenai tadi saya sebut dah semayang tu. Tadi make sure semayang itu. Jumaat berapa kali setahun tu? Saya semak 52 minggu Jumaat tu. 52 minggu. Jadi tiap-tiap hari itu ada 52. Jadi kalau 52 365 berapa semayang zuhur patutnya? Berapa maghrib, berapa isyak dan sebagainya. Banyak yang dah tertinggal dulu. Maka apa kita nak buat? Nak menyelesaikan masalah itu? Semayang berjemaah. Sebab semayang jemaah, ini ulangan yang saya sebut ni. Satu semayang jemaah diberi pahala sama seperti 25 atau 27 kali semayang seorang. Ada artinya kita datang maghrib ni tadi macam kita semayang 27. Maka 27 kalau bulan Islam 28, 29 hari, macam sebulan punya maghrib kita dah solat. Kata nak buat-buatlah juga, tapi ini Allah bagi rukhsah, Allah bagi kemudahan. Nabi sebut, Nabi tak adalah sebut kalau kamu semayang jemaah, kamu tak semayang jam qadha tadi 27. Nabi Muhammad tak cakap macam itu. Tapi sebagai orang yang berotak, sebab syarat jadi Islam itu berakal, maka akal itu dapat mengambil. Memanglah kalau nak buat qadha ni jangan main. Orang dah semayang tarawih ni Allah 20 rakaat. Awak di situ juga lagi qadha. Ngapa tu? Kata Tok Guru, kalau ada yang qadha tak boleh semayang ni. Yang qadha pun tak selesai, yang ini tak dapat. Sebab tarawih ni hanya ada bulan Ramadan contohnya. Pasal kita beragama tak ada pakai ni. Itu yang saya kata, macam mana nak selesai masalah ni? Aku ni banyak betul ni, kata aku ni, aku nak qadha, niat aku nak qadha. Tapi jangan lupa Allah ada jalannya. Buat yang qadha, buat juga yang itu, insya-Allah selesai, settle. Sebab malaikat yang menulis ni ada dua malaikat ni, kanan ni ada kiri ni, tak ada pernah boleh dirasuah, tak boleh dibincang-bincang, tak boleh nak diajak berkira. Dia set up oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tulis baik. Jahat, baru niat, jangan tulis dulu. Buat, baru buat. Nampak gitu. Itu semua yang kita mengaji dalam sifat 20 kita mengaji ya. Rukun iman kita pun mengaji. Semayang 13 rukun pun kita mengaji. Jadi apa yang kita dibuat? Apa? Kena ada orang-orang muda kena buat bengkel solat. Dia panggil bengkel. Selalu kita panggil bengkel motorkar, bengkel motosikal. Sekarang orang bengkel-bengkel macam-macam. Bengkel solat boleh, klinik solat boleh. Mula-mula 10 orang, 10 orang ajar daripada rukun 13 tu, ajar macam mana rukuk, macam mana sujud, macam mana duduk, macam mana bila nak baca ini, bila nak baca ini, ya ni 10. Lepas 10 orang panggil 100. Sebab dalam masa 100 tu habis saja kita bincang tengah ni pecah 10. Jadi yang seorang yang kita dah latih 10 tadi 10. Kita 100 orang sekali jalan. Itu dinamakan bengkel solat, bengkel wudu. Kita bengkelkan, kita jenamakan dia sebagai dia sesuai dengan jenama-jenama orang sekarang. Tapi matlamatnya sama. Dinamakan aja. Ada pula lagi bengkel solat, tapi dalam bentuk ni, dalam bentuk apa nama dipanggil? Teknologi maya ni pula kita buat juga. Ini semua siapa saja yang berbuat, siapa saja dapat pahala. Sebab itu Allah janji. Itu janji Allah dalam Quran, diperkuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat. Jadi apa maksud saya ni tadi bercakap ni tadi? Maksud saya bercakap ialah jihad itu suatu kerja, jihad juga. Solat pun jihad juga. Hujanlah, tak payah dia ini esok je lah. Puasa pun
Jihad juga, esok hamil, payahlah dulu, tak payahlah. Nah, jihad itu maksudnya kesungguhan. Mau ke tidak? Mau ke tidak? Dia punya alasan macam-macam. Dalam hati itu, puasalah pukul 12, pukul lalu buka. Allah kata dapat masa satu. Ada hal. Imam ngawin anak, macam mana pula? Pergi je lah. Awak tadi puasa, tapi imam ngawin anak. Kerana jemputan kahwin itu kan dalam Nabi kata apa? Dia wajib kan? Wajib. Kita sedang puasa, ada jemputan wajib, ada kenduri tak apa-apa. Kita kan datang makan kita. Pahala puasa 1 hari, tapi pahala puasa ni setengah hari. Orang ni pahala ni berrata-rata dapat. Sebab itu dengan beribadah ni kita tak boleh rasa inilah kan, ini tak boleh. Jihad namanya. Itu sebab perkataan jihad tu dia sangat penting dalam agama Islam. Bila disebut jihad aja, sebesar-besar jihad mempertahankan agama Allah, iaitu perang itu, darah dia punya. Tapi sekecil-kecil jihad ialah membuang duri tengah jalan supaya orang senang lalu lalang, supaya kaki orang tak luka. Itu jihad juga. Jadi kalau ada orang kata jihad itu ialah perang penggal kepala orang kafir, bukan. Sebesar-besar yes, tapi sekecil-kecilnya dia nak bagi tahu jihad juga namanya. Seperti tadi saya kata tengah jalan zaman dulu, bukan zaman sekarang, zaman dulu. Ada duri, kita berhentikan bisikal kita buangkan, bersihkan. Kalau menyapu, kalau membersih, kalau menyiapkan infrastruktur masjid untuk orang datang, kan itu istilahnya memudahkan orang lalu lalang, memudahkan orang untuk melaksanakan ibadah, memudahkan orang untuk mencari rezeki, memudahkan orang untuk dapat rezeki. Teknologi moden ini. Berapa banyak orang dapat rezeki daripada ni? Jadi ini juga jihad. Ini kalau saya bercakap, kalau masa saya dulu-dulu berceramah macam ni, takkan ya orang duduk tepi-tepi pagar dinding masjid jauh, tak dengar. Sini semua bila lebayasan datang kan, beratur je kita. Jauh tak cakap pasal suara lebayasan tu pun Allah. Dengar tak dengar je. Di masjid Sungai Selisik, Tuan Haji Guru Haji Ibrahim, dia ada kat tiang tu. Kita kan duduk lah tepi. Kalau tak ada ini memang teruk. Tapi sekarang memang dalam ni nampak tak dapat, tapi di luar tu boleh dengar. Pasal kuat. Di teknologi kan pula dengan benda Allah ni, dengan benda kecil ni Ni benda kecil ni, kalau saya pakai ni, tengah herok pikuk ada muzik kuat-kuat, saya boleh pakai ni. Yang ini dia dengar. Yang herok pikuk tak ada. Teknologi. Jadi siapa yang mencipta teknologi itu jihad. Bukan senang nak ceritakan pasal jihad ni, nanti orang tak faham. Orang ingat jihad itu perang. Jihad itu kalau ada orang kacau agama kita bunuh dia. Itu salah faham kita dengan arti jihad. Sebab itu kalau jihad ini kita ambil sebenarnya pengertiannya yang mengikut Islam dah, memang orang yang buat kerja itu mesti jadi hebat. Mesti dia jadi hebat. Dia akan jadi hebat semua. Dia tak masa, dia tak terbuang, tak tentu hala. Sebab dia tahu apa saja yang dibuatnya itu menyiapkan makanan untuk orang. Tadi kan saya kata membuang duri tengah jalan, memudahkan orang lalu lalang. Itu start dia punya ni kan. Dia punya matan hadisnya. Tapi dari situ kita bawa macam yang saya sebut tadi, memudahkan orang lalu lalang, memudahkan orang mendapat faham, memudahkan pendengaran orang mendapat tahu ajaran agama, memudahkan orang dia tak sempat pergi masjid tapi dia dapat belajar, memudahkan. Itulah jihad. Maka yang berjihad itu pencipta, kemudian yang berjalan kerja, yang merakam, yang yang mendengar, lepas ni nak cerita pula dekat orang, itu semua jihad. Kalau kita dengar aja, lepas itu kita tak cakap kat orang. Nasir saya tengok dah tulis dalam WhatsApp dia kata Datuk Zainal Abidin malam Rabu dia menyebutkan kelebihan
Sunat Ba'diyah, Qabliyah, dia sebut satu-satu supaya orang senang faham. Itu dia kata. Ini dipanggil memudahkan. Ini cerita yang tadi, memudahkan orang lalu lalang asal dia. Tetapi ini lebih besar dari jihad lalu lalang lagi, sebab dia membantu orang untuk memahami agama itu dengan lebih lanjut. Azhar terus bercakap, suka semua orang. Ustaz Samad bercakap. Kalau dululah, macam dulu, dia dipanggil kampung, bandar tempat dia tu, di Riau tu. Di surau dia tu je lah. Sekarang ni daripada ceramahnya yang 1 jam tu, ada orang pendek kan 3 saat, 3 minit, habis semua orang mendengar. Kalau tidak tu dulu yang mendengar 50 orang tu je lah. Alim dah 50 orang tu. Sekarang ni punya teknologi bukan ribu, berjuta orang. Zakir Naik tu macam mana? Ahmad Didat tu macam mana? Ahmad Didat tu kalau sekali dengar dia nak berceramah je, penuh orang datang. Dah meninggal kan? Zakir Naik masih ada lagi. Zakir Naik tu sudah jadi rakyat Malaysia. Inilah yang kita katakan jihad tadi. Jadi istilahnya yang saya nak sebut malam ni, jihad lah. Jihad ni memerlukan kita semua melakukan sesuatu kerja untuk memudahkan orang bagi mendapat akses. Akses itu artinya jalan. Tadi kita sebut mula-mula kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, membuang duri tengah jalan memudahkan orang lalu lalang. Itu dia punya matan dia. Lepas itu para ulama kembang. Daripada situ dia berkembang. Sebab itu Nabi Muhammad SAW menyebut dalam khutbah wida, saya dah cakap selalu, aku berharap, kata Nabi Muhammad SAW, orang yang tak ada dalam masjid ni mendengar aku berkhutbah ni akan lebih faham daripada orang yang mendengar ni akan isi apa yang aku cakap ke dia. Nabi yang cakap dah. Faham tu biar orang yang tak dengar tu lebih faham. Itu yang saya kata tadi. Faham sahabat itu jahatnya. Kalau ada duri-duri buang ya. Kalau ada duri-duri buang. Tetapi orang yang kemudian ni memaham, ini dia faham. Besar, makin luas. Siapa nak menyalahkan? Tak ada siapa yang boleh menyalahkan. Kerana Nabi Muhammad kata Islam itu sesuai di segala zaman. Bukan sesuaikan Islam dengan zaman. Bukan zaman ini kita sesuaikan Islam ni, potong sini sikit, potong sini. Bukan macam tu. Islam tu Nabi kata sesuai di mana-mana pun zaman. Tak payah dibega-bega. 5 waktu juga. Pakaian juga namun. Macam mana rupa pakaian terpulang awak. Apa caranya? Menutup aurat lelaki daripada pusat sampai lutut, perempuan seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Itu je. Apa fashion, apa bentuk, nak apa saja silakan. Itu yang dikata sesuai di mana zaman. Sesuai kalau di Arab jubah. Sebab orang Arab pakaian kebangsaan ya, pakaian kebangsaan orang Arab jubah. Maka sesuai jubah. Di Malaysia pakaian kebangsaan orang Malaysia baju Melayu. Sesuai. Sebab bila kita tanya, mana boleh baju Melayu? Bukannya sunnah Nabi. Baik, memang baju Melayu bukan sunnah Nabi. Tetapi Nabi pakai jubah. Kenapa Nabi pakai jubah? Kerana jubah ialah pakaian adat istiadat dan budaya bangsa Arab. Maka dia sebagai orang Islam, membawa Islam, dia memakai baju kebangsaan bangsa dia. Maka kita yang ikut ni bukan ikut bajunya, kita ikut kerana dia pakai baju kebangsaan, kebanggaan bangsa Quraisy. Maka kita ada bangsa kita, ada pakaian, maka kita juga sunnah memakai pakaian kebangsaan bangsa kita. Itu yang kita tadi, Islam itu sesuai di mana-mana masa, di mana-mana zaman. Sesuai dia. Bukan disesuaikan. Itu dah lain bahasa tu. Mesti disesuaikan.
Oh sekarang ni LGBT misalnya, kita tak boleh. LGBT itu lelaki kahwin dengan lelaki, tak boleh sesuai, tak sesuai. Walaupun semua orang dalam dunia kata LGBT boleh, lelaki kahwin dengan lelaki boleh, mempusakai boleh, kita kata tak boleh. Islam tak macam itu. Tujuan orang menikah ialah nak menambah zuriat. Kalau jantan kamu kahwin dengan jantan, boleh ke mana? Artinya tak sesuai dengan kehendak. Macam mana apa sebab maka perkahwinan dibenarkan? Ialah kerana menambah zuriat. Menambah zuriat itulah mesti dalam hukum hakam. Ada lima rukun nikah. Naklah ada lima tu. Pengantin lelaki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi, kemudian ijab kabul. Itu dia ada. Maka tiba-tiba pengantin lelaki boleh. Imam berkata, ini pengantin lelaki, bolehlah kita nikah, boleh? Tak boleh. Tak berbulu-bulu je badan tu dua-duanya, nak dinikah juga? Tak boleh. Sebab itu bukan kehendak agama. Tak boleh disesuaikan macam itu. Sebab itu kita menentang. Bukan kita menentang LGBT itu, tapi kita menentang kerana itu tidak termasuk dalam sunnah. Sunnah ialah nikah lelaki dengan perempuan. Tujuan menambahkan zuriat di muka bumi, meramaikan lagi orang Islam. Dengan putus-putus sampai hari kiamat. Kalau sekadar nak kahwin, jadi bagi orang tu kahwin dia bukan nikah, kahwin dia daftar dalam buku besar, daftar. Ada daftar. Kemudian mempusakai pula lagi. Oh, macam-macam yang tak kena tu. Jadi tadi apa saya sebut, agama Islam itu sesuai di mana-mana keadaan, di mana-mana bangsa, di mana-mana. Ada orang tempat sejuk, kan tempat sejuk dia pakai siddatul khauf, kasut yang sampai kat lutut ni. Maka dia boleh ambil sembahyang, sini-sini basuh, sampai sini lalu kena jahit atas tu. Di tempat sejuk. Nampak? Dia agama ni sesuai di mana-mana tempat, di mana-mana masa, di mana-mana keadaan. Itu yang saya kata tadi, memerlukan penjihad. Bukan penjahat. Orang yang boleh berjihad. Apa yang jihad tu? Otaknya segar, otaknya sentiasa mencari baru-baru. Dan supaya Islam itu dilihat, segarnya Islam ni, segarnya Islam ni. Rumah-rumah ibadat Islam ramai orang. Kenapa? Kedai ada di situ, semua ada di situ. Mekah tu kan kedai keliling. Orang panggil tawab kedai apa ni? Kedai makan banyak. Jadi macam mana pula kita nak pisahkan masjid kita daripada muamalat? Sebab muamalat itu dalam Islam mesti dia pun berada bersama-sama. Macam mana kita nak buat? Misalnya ada mencanangkan koperasi supaya orang sini semua beli beras itu, semua beli gula situ, semuanya. Kalau ada yang nak membantu, hantar ke sini, boleh murahkan harga, misalnya, semua dapat situ. Jadi satu jemaah kita menguatkan apa saja yang disentuh oleh jemaah ni, bangkit semuanya. Itulah contohnya yang memerlukan orang berjihad. Jadi dalam tajuk yang kita baru saya sampaikan tadi ialah bahawa dalam menyambut tahun baru ni kita kena ada orang-orang yang berjihad. Jihad ni orang kena berani. Jihad ni ciri dia berani mengetengahkan idea, kemudian tak berhenti nyuruh, tak ada pedak-pedak, tak ada kecil hati, tak ada apa-apa. Dia tahu orang yang kecil hati tu agaknya dia tak fahamkan dia, melawan dia, degil tu, lalang punya macam tu, lalang degil tahu. Jadi kita jangan jadi lalang, salah. Mari kita ikut lalang. Sebab lalang ni degil, beranak pinak banyak. Di sesuatu tempat yang dibagi, dia mula menguasai kawasan tu dengan menyiaganya, dengan masjidnya, dengan suraunya, dengan koperasinya, dikuasainya kawasan tu. Itu lalang. Itu alam terbentang kita jadikan. Itulah saya agak fikir malam ni kita hujan pun dah berhenti,
kita dapat bercakap, kita bersyukur kerana kita, dengan menggunakan teknologi, suara saya sampai. Orang-orang yang mendengar ni pula memerlukan orang-orang yang waras. Kalau ada orang yang suka nak mencari salah, dia akan jumpa salah. Orang yang nak mencari pemata, dia jumpa pemata. Tetapi biasanya pemata, di mana pun dia terletak, dia akan berkilat. Jadi mari kita mencari, apabila mendengar satu-satu ceramah, mendengar satu-satu pandangan, kita mencari butir mutiaranya, bukan mencari apa yang tak elok dalamnya. Kerana kalau kita menggunakan mata lalat, kita akan mencari barang buruk. Tapi kalau mata kita guna mata lebah, kita akan mencari yang wangi-wangi, yang manis-manis. Yang itu yang kita bawa balik. Jangan ada, Allah dah buat dalam contoh tu. Mata jangan jadi mata lalat pun. Perangai lalat pun macam itu. Apa dia? Kalau Hamka kata, kalau kamu tak boleh jadi garam, jangan akan menjadi langau. Kenapa? Langau asal hinggap je berongel lah keluar. Orang Perak kata berongel. Ada ke bahasa lain tak? Berongel lah kan? Berongel, bertelur lah di situ. Sekejap lagi jadi ulat. Garam mempertahan ikan daripada busuk. Jadi kalaupun tak boleh, jadilah garam pun cukup lah, dapat nahan sekejap daripada jadi busuk. Semoga Allah SWT memberi taufik, memberi hidayah kepada kita, agar kita sentiasa menjadi orang yang, maksud saya tadi, memahami apa dia jihad. Saya rasa daripada kumpulan ini akan ada orang-orang yang berjihad, tak berhenti-henti, macam ombak melanggar pantai. Mana pun nak berhenti, daripada mula laut tu jalan tu. Yang ini nak sampai, yang ini dah tak siap pula. Yang sini siap. Pantai. Tak pernah berhenti. Kalau berhenti, mati semua ikan dalam laut. Sebab dia orang tu membentuk oksigen. Orang nampak macam kasar betul ombak tu, bertumbuk bambung. Tetapi dia membentuk oksigen bagi sebuah laut. Hidupan laut tu cantik. Nyelam kita dalam laut. Pergi tengok filem Avatar sekarang. Masuk kita ke dalam laut, macam mana rupanya indahnya dalam laut. Allah Akbar. Tenang. Tapi di atasnya, untuk membentuk apa tadi, oksigen bagi kehidupan laut tu laut. Begitu jugalah kita dalam dunia ni. Kalau kita mau belajar, begitulah. Kadang-kadang kita pompang, ada yang mati untuk menentukan supaya suasana cantik, suasana elok, suasana bagus. Ada yang terpaksa berkorban. Askar kena berperang dalam hutan, ditembak di komunis. Untuk apa? Supaya yang di luar ni, yang sekolah-sekolah, yang masak-masak, yang menyaga-menyaga. Nampak? Itu yang askar tu, ombak di atas, pembunuhan untuk menentukan sebelah bawah. Semoga Allah SWT memberi satu gambaran dalam otak kita. Saya dah 72 tahun. Jadi apa nama ni, maka pendek masa tu. Nak cakap semua, nak ada semua orang-orang yang macam ni, yang boleh bangkit untuk menentukan. Kalau ada yang tak kena, macam lalang tadi, kita rasa tak apa kena, kita betulkan supaya kita menjadi orang-orang yang boleh menambah lagi kehebatan Islam itu di masa-masa akan datang. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal wa atubu ilaih, wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa 'amilus shalihat, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.